Bab istinja dengan batu. Bab beristinja dengan batu, yakni dengan anak-anak batu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang atau sesiapa dari kamu pergi untuk buang air besar, maka hendaklah dia membawa bersamanya 3 biji anak batu, yang mana dia boleh beristinja dengannya, dengan anak-anak batu itu. Kerana 3 biji anak batu itu sudah memadai, sudah dapat menggantikannya, yakni menggantikan air, atau sudah memadai kepadanya, yakni kepada seseorang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Khuzaimah bin Thabit, katanya Nabi SAW telah ditanya tentang istitabah, yakni beristinja. Dia berkata, dengan 3 biji anak batu, tidak termasuk di antaranya raji', yakni tahi binatang yang kering. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, demikianlah Abu Usamah dan Ibnu Numair meriwayatkannya, yakni meriwayatkan hadis ini daripada Hisham. Maksudnya ialah Ibni Urwah, yakni Hisham Ibni Urwah. Bab berkenaan dengan istibra', yakni beristinja dengan air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW telah kencing, maka Umar pun bangun di belakangnya membawa air, membawa satu jug air, sekendi air. Faqala ma hadha ya Umar? Nabi SAW bertanya, apa ini Umar? Umar berkata, air untuk engkau bersuci dengannya. Kata Nabi SAW, tidaklah aku diperintahkan setiap kali aku kencing supaya aku berwudu. Yani tidaklah aku diperintahkan supaya berwudu setiap kali aku kencing. Sekiranya aku melakukan, nescaya ia menjadi sunnah. Bab istinja dengan air. Masa ni istinja dah, istibra'. Boleh dengan makna hak sana, boleh dengan makna lain lagi, yakni dengan makna beristinja sahaja. Istinja, istibra'. Yakni membersihkan diri daripada saki-baki air kencing. Babun fil istinja bil ma', ini bab istinja dengan air pula. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW memasuki sebuah kebun. Dia masuk ke dalam sebuah kebun. Bersamanya ada seorang budak yang ada padanya midha'ah, yakni bekas air untuk ambil air semaya. Bekas air semaya, midha'ah. Wa huwa asgharuna, ghulam itu, budak itu adalah yang paling kecil di antara kami. Dia pun meletakkan bekas tadi indas sidrah, dekat satu pokok bidara, Nabi SAW pun menunaikan hajatnya, yakni qada hajatnya. Fa kharaja alaina, selepas itu dia pun keluar menemui kami dalam keadaan baginda telah pun selesai beristinja dengan air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, ayat ini telah turun berhubung atau tentang ahli Quba, yaitu ayat mana? Ayat yang bunyi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid itu ada orang-orang yang suka bersuci. Qala, Nabi SAW berkata, mereka
beristinja dengan air. Yang suka bersuci itu suka bersuci beristinja dengan air. Fanazalat fihim hadhil ayah, maka ayat ini turun tentang mereka. Bab seseorang, bab orang seseorang yang menyapu tangannya, yadluku, menggosok tangannya di tanah bila dia telah selesai beristinja. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bila pergi ke khala', ini tempat buang air, saya mengikutinya dengan membawa air dalam satu bekas taut ataupun rikwah. Kedua-duanya memberi makna bekas air. Fastanja, maka Nabi SAW pun beristinja lah, yakni dengan menggunakan air itu. Abu Daud berkata dalam hadis Waqi', kemudian Nabi SAW menyapu tangannya ke bumi. Kemudian saya membawa bekas yang lain kepadanya, maka dia pun mengambil air sembahyang, berwudu, yakni dengan menggunakan air itu. Abu Daud berkata hadis Aswad bin Amir lebih sempurna. Baik, kita tengok semula. Ini bab istinja dengan batu. Masih lagi merupakan sambungan kepada bab-bab yang lalu berkenaan dengan istinja. Istinja itu ada kalanya dengan batu pada masa itu, ada kalanya dengan air. Di sini nak ceritakan istinja dengan batu. Istinja dengan batu. Seperti anda telah sebut dah pada masa-masa yang lepas, tujuan istinja dengan batu. Apa tujuan istinja dengan batu itu telah pun kita sebutkan. Tak perlu diulangi lagi. Cumanya di sini di sini disebutkan riwayat daripada Aisyah, yang mana Nabi SAW suruh bila seseorang daripada kita pergi nak buang air besar, biar dia bawa sekali dengan dia 3 biji anak batu untuk dia bersuci dengannya, dengan anak batu sajalah. Kerana 3 biji anak batu itu sudah memadai kepadanya, ataupun sudah dapat menggantikannya. Nya tu boleh dengan makna air, menggantikan air, sudah memadai, sudah dapat menyucikannya. Hadis yang satu lagi lebih kurangnya maksudnya, ditanya Nabi SAW tentang istitabah, yakni penggunaan batu untuk beristinja. Dia kata dengan 3 biji anak batu, tidak termasuk dalam 3 biji itu rajim, yakni tahi binatang yang kering. Tahi binatang yang kering tak termasuk. Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sini, Nabi SAW suruh bawa 3 biji anak batu. Sebab tu dia jadi khilaf. Jadi khilaf masalah ni. Dalam mazhab Syafi'i, asasnya ialah memang kena 3 biji anak batu ni mesti. Tak boleh kalau tidak 3 biji anak batu. Cuma khilaf berlaku kemudian pula dalam mazhab Syafi'i juga, di mana ramai daripada ulama mengatakan tidak mesti pula 3 biji anak batu. Satu pun asalkan bersih, sebiji pun asalkan bersih. 3 biji pun kalau tak bersih lagi tak boleh. Kena lebih daripada 3 biji. Sebut 3 tu seperti sebelum pada ni lah, untuk memberi makna witir, ganjil itu. Kalau tak bersih lagi dengan 3, gunakan 4 biji anak batu. Kalau sudah bersih dah dengan 4 tu pun tambah lagi sebiji walaupun sudah bersih, untuk witir, untuk mendapat witir ataupun keganjilan itu. Begitu juga kalau tak cuci lagi dengan 5 biji, tambah 6. Katakanlah 6. Kalau sudah cuci dah dengan 6,
tambah lagi sebiji untuk ganjil, untuk mendapat hak ganjil. Begitulah seterusnya. Mereka mengatakan kalau hak lebih tu tak apalah, boleh kira. Kalau hak kurang ni macam mana? Ini pun kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, supaya juga asalkan dia kata 3 biji tu hak ni hak paling baik. Biasanya sudah mencukupi. Biasanya sudah mencukupi. Seperti sebelum pada ni sudah disebutkan siapa yang guna 3 batu itulah hak molek. Kalau tidak fala haraj, tidak mengapa. Bermakna 3 biji itu bukanlah suatu yang mesti, bukan suatu mesti. Kalau 3 sebiji pun katakanlah dia ada 3 bucu, pandai guna tu. Tiga bucu tu digunakan sudah cukup bersih, sudah memadai. Sudah cukup bersih. Kita kata nak bersih ni lagu mana? Dia banyaklah pula syaratnya, perinciannya dalam kitab-kitab fiqh lah. Maknanya kalau najis cair tak boleh. Banyak pula syarat. Lepas tu kalau dia tu sudah melewati ataupun melepasi lingkungan bulak dubur itu, tak boleh juga. Kalau belecek tak boleh. Mana syarat dia tu banyak pula lah yang disebutkan. Kesimpulannya boleh dikatakan semua ulama menerima hak sebut falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, hendaklah seseorang itu bawa 3 biji anak batu. Perintah di sini bukan memberi makna wujub, bukan memberi makna wajib dengan arti tak sah kalau kurang daripada 3, tetapi ini memberi makna elok, yakni amar lil istihbab orang panggil. Perintah di sini untuk memberi makna elok, molek. Kalau buat dengan 3 biji batu tu molek. Bukan makna perintah di sini makna wajib. Tetapi bagi orang-orang yang mengatakan wajib, dia katalah satunya faliyadhhab tu amar, memberi makna perintah. Perintah asalnya memberi makna wajib. Yang kedua fa innaha tujzi'u anhu. Tujzi'u ni memberi makna ijza' ni maknanya sudah mencukupi. Mencukupi ni hak kurang daripada tu tidak mencukupi. Dia kira gitu. Perkataan ijza' memberi makna wajib. Itulah pegangannya. Tetapi orang lain dia tidak kata begitu. Kebanyakan ulamanya tidak kata tujzi'u tu dengan arti kalau kurang daripada 3 biji tak jadi, tidak sah, tidak. Tetapi 3 biji tu kira-kiranya kebiasaannya sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Dan ini memberi makna ya sebaik-baiknya. Kalau sudah cuci dengan satu pun sudah memadai juga. Suci di sini bukan dengan arti suci itu suci betul sebab kita basuh dengan air, tidak. Tetapi sudah memadai dengan arti kita boleh dah nak sembahyang, nak gapo, dimaafkan. Dimaafkan sedikit sebanyak. Ada, tentunya ada, kita kata bau dia, kesan dia tu tentunya ada, tak kira tu dimaafkan. 3 biji batu. Fa innaha tujzi'u anhu. Anhu tu balik memadai kepadanya, yakni kepada orang yang beristinja. Biasanya memadai kepadanya. Itu satu. Anhu tu dhamir itu balik kepada al-mustanji, orang yang beristinja. Boleh juga kita pakai dengan arti fa innaha tujzi'u anhu, kerana 3 biji anak batu itu boleh menggantikannya. Anhu tu balik kepada air. Dhamir tu dia balik kepada air. Dengan arti 3 biji batu ni sudah boleh menggantikan air. Kalau tak pakai air pun tak apa. Pakai 3 biji anak batu. Walaupun ada air pun tak apa. Sah. Dia kira suci dah tu. Hadis yang kedua pun begitu juga. Hadis yang kedua pula begitu juga, lebih kurang juga. Disebutkan 3 biji anak batu. 3 biji ni sepatutnya adilah. Yang sebaik-baiknya ataupun yang biasanya boleh menyucikan. Tetapi jangan termasuk di antara hak 3 biji tu rajin, tahib binatang, hak kering, tak sah. Tak sah lagu tu. Kalau rajin tidak memadai. Inilah sebab orang-orang yang mengatakan 3 biji anak batu tu mesti, sebab Nabi SAW kata tidak termasuk rajin. Tidak termasuk tahib binatang yang kering. Makna dia nak 3 tu. Kalau yang ketiga tu tahik binatang yang kering tak memadai. Artinya hak 2 tu pun tak memadai juga. Dia kena 3 biji anak batu kuat-kuat. Ini di antara pegangan mereka lah, di antara pegangan mereka. Seperti Imam Syafi'i dalam pendapat asalnya begitulah. Baiklah.
Oleh kerana kita ni belajar kitab Abu Daud, belajar kitab Abu Daud, perlu kita bincang masalah sanad. Kalau tidak, tak ada guna lah duduk sebut sanad, baca-baca orang ni kan. Tak ada guna lah. Hak tak ada sanad ni kitab apa? Mishkat misalnya, Mishkatul Masabih. Tu tak bahas sanad pun tak apa, bahas isi dia saja. Baca Riyadhus Salihin, tak ada sanad. Baca hadis gitu saja. Tapi hak ni tak boleh. Serupa juga dalam Bulughul Maram. Bulughul Maram tu pun tak ada sanad lengkap juga. Semua dia royak lah daripada riwayat orang ni. Royak lah. Semua tu ada royak riwayat orang ni. Cuma dia tidak sebut sanad. Kalau kita bincang hadis-hadis itu tak perlu nak bahas sanad mana. Tapi kalau kita baca kitab Abu Daud ni, hak asal ni, hak tempat lain-lain tu pun rujuk sini ni. Dia perlu bahas sanad. Itulah kepentingan. Kalau kita nak meningkatkan ilmu lebih daripada sekadar matan hadis tu, nak bahas sanad, perlu benar lah. Perlu benar. Kalau tidak, tak sempurna lah mengaji Abu Daud ini. Tak sempurna. Mungkinlah kalau orang yang tidak mengaji cara hadis ni, dia kurang berasa kepentingan tu, ataupun mungkin menjemukan. Tetapi cubalah biasa-biasakan diri. Cuba biasa-biasakan diri. Sebab kita kalau boleh membudayakan cara pengajian hadis ni bersanad, biar biasa-biasa. Kalau orang yang mengaji secara berjuru benar, dia tak puas hati pula kalau tak bincang secara sanad itu. Tak puas hati pula. Kalau bincang royak molek tu, celah, puas hati, jelera molek. Baiklah, Abu Daud kata di akhir dia. Semua dia kata ni. Ada selalu dia kata qala Abu Daud. Abu Daud berkata, demikianlah diriwayatkan oleh Abu Usamah Ibnu Numair dan Ibnu Numair daripada Hisham bin Urwah. Apa makna? Apa makna dia kata begitu? Baik, hak ni hak akhir dah. Saat ni kita duduk bahas hadis. Orang ni pegang dengan hak 3 biji batu, tak boleh kena 3 biji batu, kurang daripada 3 biji tak jadi, tidak memadai. Hak ni pula kata boleh, tak apa. Khilaf itu khilaf berkenaan dengan apa? Kandungan hadis itu. Tetapi kalau dilihat kepada sanad dia, tak ada apa sanad dia. Mana hadis ini dhaif, tak boleh nak buat hujah. Pula hadis ini dhaif. Walaupun dalam setengah-setengah kitab dia kata sahih. Tak betul. Sahih atau dhaif ni dia berdasarkan perawi itu. Berdasarkan perawi dia. Kalau ada perawi yang dhaif, dhaif lah. Kalau orang kata dia sahih, tak betul lah tu. Tak betul. Dhaif ataupun sahih ataupun hasan ataupun apa-apa, dia berdasarkan perawi dia tu. Baik, sekarang kita tengok perawi dia. Kita tengok perawi. Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang tu guru dia. Yang pertama Sa'id bin Mansur, yang kedua Qutaibah bin Sa'id. Kedua-dua ni orang besar belaka ni. Sa'id bin Mansur ulama besar, ulama hadis terkenal. Dia telah mengarang kitab Sunan Sa'id bin Mansur, terkenal. Qutaibah bin Sa'id ni pun orang besar juga. Kedua-duanya tidak dipertikaikan apalah, tak ada pertikaian apa. Mereka berdua ni ambil daripada Ya'qub bin Abdul Rahman. Ambil daripada Ya'qub bin Abdul Rahman. Hak ni pun thiqah juga, tak apalah, boleh. Dia ambil daripada Abi Hazim. Abi Hazim iaitu Salamah bin Dinar Maula Al-Aswad bin Sufyan Al-A'raj, dan seterusnya. Dia ni pun tak apa lagi, boleh lagi. Mati di zaman pemerintahan Khalifah Al-Mansur pada tahun 135 dia. Tak apalah. Kalau ada kitab serupa dengan anak ni lagi senang, boleh tengok. Boleh tengok Badrul Majhud. Hak masalahnya duduk mana? Duduk atas pada Abi Hazim tadi. Abi Hazim tu ambil daripada Muslim bin Qurt. Sini masalah. Muslim bin Qurt. Penyakit duduk sini. Penyakit duduk sini. Muslim bin Qurt. Siapa Muslim bin Qurt? Baik, kita tengok. Hafiz Ibnu Hajar berkata, zakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Ibnu Hibban menyebutkan dia ni, Muslim bin Qurt ini termasuk dalam orang-orang thiqat. Orang-orang thiqat. Kita kena ingat thiqah dari segi bahasa maknanya yang boleh dipercayai, orang yang boleh dipercayai.
Dari segi istilah ilmu hadis tak padas kat tu. Siqah adalah satu istilah. Satu istilah yang mana belum tentu lagi dia boleh dijadikan hujah. Belum tentu. Kalau dalam masalah hukum, belum tentu lagi bila kata orang tu fiqah boleh dibuat hujah. Boleh kita nak pegang hadis dia. Tak boleh lagi. Belum tentu. Sebab itulah apabila ulama mengatakan seseorang perawi itu fiqah, sering kali kita berjumpa selepas dia kata fiqah, walaysa bihujjatin, dia tidak hujah, tapi dia tidak hujah. Fiqah, bila-bila fiqah yukhti'u, dia melakukan kesilapan banyak. Fiqah tapi yudallis, dia melakukan tadlis. Itu lafaz-lafaz yang mencacatkan dia. Fiqah tetapi yahimu, dia selalu waham, keliru, celaru fikiran dia. Boleh jadi berlaku. Kalau semata-mata kata fiqah tak boleh lagi. Sebab itulah wa qala huwa yukhti. Ibnu Hibban kata dia tersalah, banyak tersalah dalam riwayat. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar berkata dia ni sangat banyak meriwayatkan hadis, muqillun jiddan, sangat sedikit meriwayatkan hadis. Dia tidak meriwayatkan hadis banyak. Misalnya Abu Daud dan Nasai hanya ambil hadis daripada dia, hadis ni saja. Hadis saja dia ni ada dalam Abu Daud. Dalam Nasai pun begitu juga. Mereka berdua ni ambil daripada Muslim bin Qurt, ni saja. Sikitlah, dia tak banyak riwayat. Wa idza kana ma'a qillati hadithihi yukhti fa huwa dha'if. Kalau seorang tu dahlah sikit dia riwayatkan hadis, hak tu pun dia salah pula, bermakna orang tu dhaif lah jadi dhaif. Dah dia riwayatkan sikit, hak sikit tu pun selalu salah, dhaif lah. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar kata, saya baca tulisan Imam Zahabi, dia kata la yu'raf. Muslim bin Qurt ini seorang yang tidak diketahui, yang ini majhul. Ini pun menyebabkan seseorang perawi itu dikatakan tak boleh dipakailah. Wa hassana hadithahu ad-Daraqutni, tapi Daraqutni mengatakan hadisnya hasan. Sebab itu kalau kita tengok dalam setengah-setengah kitab mungkin dia hukum hadis ini hasan, dia ikut Daraqutni. Setengah-setengah tu kata sahih. Pasal apa? Sahih tu, dia mungkin tengok dari sudut hadis ini, matan hadis ini, dari sudut matan hadis ini, tidak kepada sanad ni. Yang ni kalau kita kaji, cari hadis ni banyak, ada matan yang sahih. Apa ni? Sanad yang sahih. Bukan dia kira hak ni. Kalau kita nak eret mari hak sahih tu, mari letak sini, tak kena. Tak kena. Pada anak tak kena. Sebab itulah. Di akhir ni, kalau kita baca saat ni, di akhir ni dia kata peliknya Daraqutni, bagaimana selepas dia mengemukakan, meriwayatkan hadis ini, dia kata isnaduhu sahihun hasan. Isnad hadis ini sahih dan hasan. Sedangkan dalam sanad dia ada Muslim bin Qurt. Imam Zahabi kata la yu'raf. Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib kata huwa muqillun jiddan. Walaupun dia sedikit meriwayatkan hadis itu pun tersalah, maka dia dhaif. Tak lagi dhaif. Dhaif. Bermakna orang yang kata dia sahih, hasan, khilaf. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tetapi setelah diterima, kita terima. Kecuali Daraqutni boleh royak, boleh kata Muslim bin Qurt ini tidak, dia tidak dhaif, dia kuat. Tapi kalau semata-mata mari dia royak secara umum begitu, tak boleh, tak padan. Orang yang mengatakan dia dhaif, dia boleh royak sebab. Termasuklah Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Tak boleh pakai. Tak boleh nak buat hujah lah. Kemudian dah Imam Syafi'i buat hujah, itu hak lain, sanad lain. Ni kita kira sanad ni yang dihukumkan sesuatu hadis itu dhaif, bukan kadang-kadang berdasarkan isi dia tu ada hak sahih, ada lain, ada boleh pakai lain. Tapi dikatakan sahih ataupun dhaif tu berdasarkan sanad. Macam di sini, sanad ni dhaif, sanad. Sebab apa dhaif? Sebab ada Muslim bin Qurt. Bukan semua hadis ni dengan lafaz ni
isi dia ni tak boleh pakai. Tak, tidak lagu tu. Sanad ni. Itu benda yang kena faham. Kadang-kadang kita tidak biasa dengan hadis ni. Bila kita kata heran, mana sana kita jumpa kita kata hadis ni juga. Orang tu kata sahih. Sini kata tidak sahih. Buat apa? Itu berdasarkan sanad. Hadis sama. Sanad lain. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, riwayat daripada yang kedua. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad An-Nufaili dan seterusnya. Kita sudah baca dah sini. Dia ambil ni dari segi sanad. Dia ambil daripada Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ambil daripada Hisham bin Urwah. Dia ambil daripada Ammar bin Khuzaimah. Dia ambil daripada Umarah bin Khuzaimah. Dia ambil daripada Khuzaimah bin Thabit. Dan seterusnya. Khuzaimah bin Thabit itu sahabat lah. Lepas pada tu naik. Teruslah. Dia kata, orang tanya Nabi SAW tentang istinja ni. Baiklah. Kita nak tengok perawi-perawi dia. Perawi-perawi dia. Yang pertama yang disebut di sini, iaitu Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Abul Munzir, Abu Abdullah thiqah, faqih. Thiqah lagi faqih. Kalau kata thiqah, faqih ni kuatlah. Orang tu kuat. Dia tidak thiqah saja. Kalau kata thiqah, faqih maknanya orang yang kuat. Orang yang kemah. Boleh dibuat hujah. Boleh. Lam yunkar alaihi syai'. Tidak dibantah terhadap dia sesuatu. Apa-apa yang diriwayat oleh dia tak ada. Orang tak pertikar. Hisham ni. Kecuali selepas dia pergi ke Iraq. Mula dia duduk di Madinah. Lepas tu setelah tua dia pindah ke Iraq. Dia pindah ke Iraq. Situlah. Dia mula bercelaru fikiran dia. Mula yakhtalid. Mula bercelaru fikiran dia. Setengah ulama kata dia nyanyuk. Dia ngajar. Orang pun kata lagu ni kok. Dia tak berapa jelas. Lagu tu. Padahal tidak. Orang bawa hak dia kata saat ni. Padahal dia tidak faham mana. Dia tidak jelas. Celaru fikiran dia. Maka tersebarlah sekian banyak riwayat daripada dia. Yang mana sebelum ni orang-orang yang belajar dengan dia semasa di Madinah tak ada. Tak ada riwayat lagu tu. Tak ada riwayat lagu tu. Wa qala Ibnu Khirash. Ibnu Khirash berkata, sebab yang anda baca di sini ni mustahak ni. Mustahak ni. Akan datang kita akan jumpa. Akan jumpa. Dia kata kepada dia, Malik tidak senang dengan dia. Imam Malik tidak senang dengan Hisham bin Urwah. Padahal tu guru dia. Imam Malik banyak ambil daripada Hisham ni. Banyak. Dia tidak senang ni bila? Bila Hisham ni pindah ke Iraq. Cuaca di Iraq tu jadi lagu lain. Cuaca di Iraq panas. Panas agaknya sebelah ni. Zaman dulu dia ada kes lain panas tu. Dia banyak masalah di Iraq ni. Daripada dulu lagi pun banyak masalah. Imam Malik kata, ni kata Ibnu Khirash. Imam Malik tidak senang dengan dia. Imam Malik tak setuju dengan dia. Dalam hadis-hadis dia yang dia riwayat kepada orang Iraq. Tak setuju. Di antaranya anda nak sebut secara ringkas saja di sini, secara sepintas selalu saja. Dulu anda sudah sebut dah dalam pengajian Bukhari dulu, sudah bahas dah hadis Hisham itu. Hak cerita Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Duduk sekali dengan Aisyah umur 9 tahun. Hak tu tak ada riwayat orang lain. Riwayat Aisyah ni, riwayat Aisyah ni semua orang Iraq saja hak riwayat cerita ni. Orang Madinah seperti Imam Malik, anak murid dia juga. Tak ada, tak tahu. Imam Malik tak tahu. Tak ada dalam Muwatta. Riwayat cerita menikah sana ni. Umur sekian-sekian tahun, tak ada. Ini semua kekeliruan Hisham bin Urwah. Hak sebenarnya tidak umur 6 tahun, tidak umur 9 tahun, tetapi umur 16 tahun, 19 tahun. Dia keliru. Bincang panjangnya apabila sampai situlah. Apabila sampai situ. Sekarang ni tidak nak bincang. Cuma nak royak isyarat. Apa yang ulama tidak senang? Dia ni molek. Orang tak ada bantah apa, tak ada kata apa dia. Cuma selepas dia pergi ke Iraq, ulama pertikaian. Di antara ulama yang mempertikaikan dia ialah Imam Malik, anak murid dia sendiri. Hak tu tak boleh. Orang lain tak ada riwayat kecuali puak-puak Iraq saja. Cuba perhatilah, riwayat-riwayat itu tak ada orang lain.
Puak-puak sana. Kemudian dialah yang jadi keliru ni dalam Bukhari ke apa? Dalam Bukhari ada keliru ni. Dia yang kata, bukan Aisyah kata. Bukan Aisyah kata. Bukan Aisyah kata Nabi SAW kahwin dengan saya. Ketika saya umur dah tahu. Tak. Hisham tu kata. Situ celaru tu orang tak teliti. Kalau teliti di situ selesai masalah. Selesai masalah. Tak ada Aisyah kata. Hak katanya Hisham. Dan Hisham kata begitu setelah dia pergi ke Madinah. Celaru fikiran dia. Dia jadi ikhtilaf fikiran dia. Sebab tu penting bincang masalah sanad ni. Orang-orang yang tidak bincang masalah sanad dia pening lah. Apa lagu ni ni? Apa lagu ni? Seseorang tu hadis dia tidak serupa dengan Quran. Hadis ni dia tidak serupa dengan Quran. Dia berdasarkan riwayat. Riwayat ni dia ambil daripada orang. Orang walaupun belah mana jauh, belah mana baik dia boleh jadi terlupa, boleh jadi keliru, boleh jadi terlala, boleh jadi. Itu orang panggil waham. Boleh jadi. Walaupun dia orang kuat setara mana. Waham itu tetap ada. Dan ada asasnya. Ada asasnya. Jangan kita kata, dia perawi kuat, mana boleh waham. Dia manusia, perawi kuat manusia. Sebab itulah bila Sayyidina Umar dia bergilir-gilir dengan seorang sahabat, pergi dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, dia bergilir-gilir muka jauh. Buat kerja bergilir-gilir. Sekali tu sahabat dia tu balik, mari ketuk pintu dia, derah ketuk pintu dia. Bangak kata dia. Sayyidina Umar pun kata apa? Orang Rom serang dah kau. Kita. Dia kamak kau Madinah kena serang kau orang-orang Rom. Moga pada ketika itunya duduk dalam keadaan tidak tenang. Apa dia kata? Terus dia kata, sahabat tu kata, Nabi SAW cerah bini dia. Cerah habis bini dia. Sayyidina Umar apa pergi jumpa dengan Nabi SAW. Jumpa dengan anak dia, marah ke anak dia gini-gini. Pergi jumpa dengan Nabi SAW. Sepanjanglah hadis tu dalam Bukhari, dalam gapo pun ada berlaku. Bila pergi duduk pergi mari bincang-bincang tu, akhir sekali tanya cerah apa? Dak Nabi kata. Dak. Sayyidina Umar pun takbir, Allahu Akbar. Syukur dia. Tak cerah, dak kata dia, tak cerah. Tu tengok. Sahabat tak di belah mana dia royak cerah? Belah mana? Waham dah tu, dia keliru lah tu. Dia keliru. Padahal sahabat ni semua kata adil. Sahabat tidak bertikar. Kalau orang lain boleh bertikar lagi. Sahabat tak ada bertikar. Tetapi walaupun tidak dipertikar pun, dia boleh jadi keliru. Tu benda yang kita faham. Itu contoh. Contoh waham. Dia pergi royak. Dia royak tu kira-kiranya dia faham lagu tu. Tapi faham dia tu tak betul. Tu boleh kita tahu apabila Sayyidina Umar pergi, Nabi SAW sendiri royak. Kita tahulah. Hak dia faham tu tak betul. Itulah orang panggil waham, keliru. Keliru ni boleh berlaku daripada orang alim sama mana sekalipun. Dia boleh berlaku. Daripada orang ingatan kuat setara mana pun, dia tetap manusia. Kita boleh kata dia boleh jadi lupa. Boleh jadi lupa. Tak seraya dia ingat kuat setara mana pun, dia boleh jadi terlupa. Ini kaedah yang kita pakai dari segi ilmu sanad. Sebab itu Imam Malik dia tahu Hisham tu molek. Tapi apa apabila pergi ke Iraq dia tak terima. Dia tak sih. Dia persoalkan. Dia tidak senang hati dengan tok guru dia tu Hisham tu buat apa? Ada benda lah tu. Ada benda. Itu secara ringkasnya dulu. Nanti apabila nak bincang tu secara panjang lebar bila sampai tempat dia lah. Ataupun kalau nak ikuti dulu takut lambat lagi siapa. Benda ni moga ada tangkap juga buat CD. Cari hak tu. Cari hak tu hak bab bincang tentang Aisyah ni betulkah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur 6 tahun, duduk sekali dengan Rasulullah umur 9 tahun. Nak cari hak tu kena jumpa dengan saudara kita Zamhari. Anak pun tidak ingat lah kaset apa CD nombor berapa orang tak tahu juga. Tapi dalam pengajian Bukhari dulu kita pernah bincang dah dengan panjang lebar dalil bagi pihak ni, dalil bagi pihak ni, hujah masing-masing. Dan pada anda yakin bahawa tidak begitu. Itu adalah satu kekeliruan. Kekeliruan itu sudah merata meluas dalam masyarakat. Keliru. Akhir sekali tak apalah. Semua hak lain-lain itu tak jadi masalah. Semua boleh pakai belaka, tak jadi masalah. Perawi dia. Hak Hisham ni pun tak jadi masalah juga, boleh pakai di sini.
Cuma riwayat saat ni cerita selepas dia pergi ke Iraq. Ni riwayat ni sebelum pergi ke Iraq lagi. Orang lain pun ramai riwayat ni. Ni riwayat ni tak jadi masalah, boleh kita terima dan sahih riwayat ini. Cumanya Abu Daud kata di akhir dia. Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Usamah dan Ibnu Numair daripada Hisham. Apa maksud Imam Abu Daud kata lagu tu? Dia nak isyarat kepada beberapa tarik yang lain, kepada beberapa sanad riwayat ini yang lain. Itu cara Abu Daud. Sebab tu kalau kita mengaji Abu Daud ni tak bincang sanad, tak ada mana. Sedangkan dia duduk bincang. Kalau kita nak tutup tak secara ni, tak ada lah keistimewaan Abu Daud tu. Imam Abu Daud nak cerita ni, Imam Abu Daud nak cerita Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Dia ambil hadis ni daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Dia ni ambil daripada Abu Muawiyah. Sini Abu Muawiyah ni ada beberapa orang anak murid dia. Ada beberapa orang anak murid dia. Di antara anak murid dia ialah Ali bin Harb, anak murid kepada Abu Muawiyah. Ali bin Harb ambil hadis ini daripada Abi Muawiyah, daripada Hisham, daripada Abdurrahman bin Sa'ad, daripada Amr bin Khuzaimah. Dan Abdullah bin Muhammad An-Nufaili meriwayatkan hadis ini daripada Abu Muawiyah, daripada Hisham bin Urwah, daripada Amr bin Khuzaimah. Seperti yang kita tengok ni, ni gini. Dalam riwayat ni Abdullah bin Muhammad An-Nufaili tak ada sebut wasithah. Seorang perawi iaitu Abdurrahman bin Sa'ad. Yang ni di antara Hisham dengan Amr bin Khuzaimah. Macam di sini kan riwayat ni, cuba kita tengok. Hisham terus ambil daripada Amr bin Khuzaimah. Dalam riwayat Ali bin Harb, Hisham ambil daripada orang lain, Abdurrahman bin Sa'ad. Ada seorang lagi celah. Di antara Hisham tu dengan Amr ni ada seorang lagi celah, iaitu Abdurrahman bin Sa'ad. Bermakna Abdullah bin Muhammad An-Nufaili ni dia tak ada sebut wasithah. Seorang yang duduk tengah tu tak ada sebut. Tak ada sebut. Imam Abu Daud nak menguatkan hak ni, hak dia kemukakan. Hak dia kemukakan, dia tidak ambil riwayat ni daripada Ali bin Harb, tetapi dia ambil daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Dia nak rayak riwayat hak dia ambil ni kuat. Pasal apa? Disokong oleh Abu Usamah dan Ibnu Numair. Abu Usamah dan Ibnu Numair juga meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah. Tak ada waktu tu, tak ada Abdurrahman celah tu, tak ada. Seperti dalam riwayat Ali bin Harb. Bermakna riwayat ini hak jelasnya sanad dia, dalam sanad dia tu tak ada Abdurrahman. Tak ada Abdurrahman. Pasal apa? Pasal disokong oleh Abu Usamah dan Ibnu Numair. Dua orang ni selain daripada Abu Muawiyah, ni hak Imam Abu Daud ambil. Selain daripada Abu Muawiyah ada dua orang lagi, Abu Usamah dan Ibnu Numair. Dua orang ni juga mengambil daripada Hisham. Tak ada orang duduk tengah sana, tak ada. Ini Imam Abu Daud nak cerita hak riwayat Ali bin Harb itu, hak ada Abdurrahman itu laisa biqaim. Sanad hadis itu tidak mahfuz, tidak terpelihara. Tidak mahfuz, tidak molek. Hak moleknya hak ni. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab rijal, tak ada ni. Dalam terjemah Amr bin Khuzaimah tak ada sebut Abdurrahman ke apa, tak ada. Dalam ambil daripada dia ni tak ada. Setengah-setengah ulama dia kritik hadis ini. Dia kata hadis ini muttarib. Hadis ini muttarib sebab ada dalam setengah sanadnya ada sebut Abdurrahman tu. Dalam setengah sanad macam sini tak ada sebut Abdurrahman. Hisham terus ambil daripada Amr bin Khuzaimah. Boleh jadi Hisham ni tidak ambil secara langsung, tetapi dia ambil daripada Abdurrahman itu. Kalau dia tidak ambil secara langsung, bermakna sudah putus riwayat ni. Bila putus munqati', hadis ini jadi dhaif. Itu satu. Yang kedua, kalau kita kata putus, dhaif lah. Kalau kita kata tidak putus, bermakna hadis ini muttarib. Sekali gini tidak tetap. Imam Abu Daud nak rayak ini orang tidak panggil muttarib lagu ni. Hadis muttarib ni hadis yang mana sanad dia tu bercelaru sehingga kita tidak boleh nak tarjihkan yang mana satu. Sedangkan hak ni boleh ditarjih.
Sebab apa? Ali bin Harb seorang dia je hak riwayat lagu tu nya. Ni 3 orang. Abu Muawiyah, Ibnu Numair dan Abu Usamah. 3 orang ni riwayat serupa, tak ada tu. Kalau lagu ni boleh diterjih sanad ini. Bila boleh terjih, maka tidak ada ittirab di dalam sanad ini. Bermakna hadis ini sahih. Kalau kata muttarib tidak sahih lah. Itu tujuan yang dia sebut. Nampak rekah yang sebut tu. Nampak rekah, tapi maksud dia jauh. Bermakna kalau kita tujuan dia sebut ni, dia nak ayat ada satu tarik, ada sebut satu orang. Boleh jadi kita keliru, kita kata tarik ini hak dia kemukakan ini munqati' sebab tidak sebut Abdul Rahman itu. Bila munqati' dhaif, sebab dhaif. Yang kedua, dalam setengah-setengah sanad tu ada Abdul Rahman. Dalam setengah-setengah sanad tak ada. Bermakna hadis ini muttarib pula. Sanad dia muttarib. Imam Abu Dawud nak ayat tidak munqati', tidak muttarib. Bahkan hadis ini sahih, jelas. Yang lebih kuat, yang mahfuznya ialah yang dia kemukakan di ni lah, lagu ni lah. Hak dia kemukakan ni. Yang ni tanpa ada Abdul Rahman bin Sa'ad di antara Hisham bin Urwah dengan Amr bin Khuzaimah. Tu tak ada Abdul Rahman. Jelas, itu maksud dia. Apa benda-benda lagu ni kalau orang tak berahi. Kalau orang tak berahi lah. Tapi kalau hak nak mengaji sungguh Abu Daud, molek benar jeli kok. Kalau tidak kan tak jejak dah apa yang Abu Daud kata lagu ni. Apa dia kata lagu ni. Habislah situ. Babun fil istibra'. Ini bab istibra'. Dulu sudah ada bab istibra' ni. Istibra' minal baul. Ni istibra' saja. Istibra' saja. Istibra' minal baul dulu dengan arti jaga diri daripada air kencing. Tak kira air kencing ni kena jaga. Jangan kena tubuh, jangan kena kain, jangan kena tempat semaya, kena jaga. Jangan kena ngecik dia. Tu makna istibra' minal baul. Hak ni istibra' makna membersihkan diri daripada air kencing dengan gapo dia? Dengan gapo nak bersih tu? Dengan air boleh, dengan batu boleh. Ini tujuan istibra'. Makna apa ni tajuk dia tu walaupun nampak dekat-dekat serupa tapi maksud berlainan. Maksudnya berlainan. Baiklah. Aisyah kata Nabi SAW pernah kencing, Sayyidina Umar pun pergi ikut turut Nabi SAW di belakang dia, bawa satu kendi air atau satu jak air. Nabi SAW pun kata apa ni Umar? Dia kata air lah untuk engkau bersuci dengannya. Yang ni sama ada engkau nak basuh kencing dengannya kah, ataupun engkau nak ambil air sembahyang. Kalau lepas pada tu kalau engkau sudah beristinja dengan batu, istibra' dengan batu, engkau nak gunakan air yang saya buat mari ni untuk buat ambil air sembahyang pun boleh juga. Tatawadda' untuk bersuci. Nabi SAW pun kata, aku tidak diperintahkan setiap kali kencing supaya berwuduk. Tidak diperintahkan lagu tu. Kalau aku buat, nescaya jadi sunnah. Ada beberapa perkara di sini. Ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, Nabi SAW pergi kencing. Dia tak bawa air. Apa tak bawa air? Sebab istinja ni tidak mesti dengan air. Hak tu lah dia kata bab pilih istibra' ni. Bab membersihkan diri daripada air kencing. Bersihkan diri daripada air kencing ni tidak mesti dengan air. Dengan batu pun boleh. Sebab itu dia kata aku tidak disuruh supaya setiap kali kencing maknanya bersuci. Bersuci itu dengan makna guna air untuk istinja. Tak mestilah begitu. Sebab itu dia pergi gitu saja. Itu satu perkara. Yang kedua, anak buah walaupun tidak disuruh oleh orang atas dia kena jaga kepentingan. Dia kena khidmat lah, kita kata khidmat kepada tok guru dia. Sayyidina Umar ni orang besar, orang yang sangat dihormati, dan orang yang semasa jahiliah pun ada pangkat dah dia. Tetapi bila dia Islam, duduk dengan Nabi SAW, dia khidmat kepada Nabi. Khidmat ni untuk benda kecil lagu tu pun dia khidmat. Dan itu bagus. Itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi SAW suruh, kadang-kadang tidak. Sahabat-sahabat dia sendiri macam di sini, dia tak suruh. Tapi Sayyidina Umar yang tua tu, tok tua dia lagi, kita kata dia khidmat lagi. Maknanya kita kena ambil kira
Jangan kita kira tua dari satu sudut saja. Maka kita tak mesti merendah kepada dia. Tak boleh. Tua itu soal lain. Tetapi dia tu guru, soal lain. Maksudnya kita kena hormat dia dari segitu. Supaya juga di sini. Sayyidina Umar tu tua. Ada satu sudut dia lebih lah. Patutnya Nabi kena khidmat kepada dia. Tetapi dari satu sudut yang lain, dia anak buah. Bermakna dia kena khidmat kepada Nabi SAW. Sebab itu dia rasa tidak teragak-agak dan tidak segan untuk pergi berkhidmat kepada Nabi SAW dengan bawa air gitu. Sebab pada khidmat itu dia membawa berkat. Begitulah dalam sejarah umat Islam di zaman dulu, hubungan anak murid dengan tok guru tu sangat erat, dan hubungan khidmat ni sangat banyak. Sangat banyak. Tidak kata culah lari, tidak. Tetapi dia cuba nak beri sebanyak mungkin kemudahan kepada ketua dia bawa air. Itu perkara yang kedua. Masalah khidmat kepada orang atas. Yang ketiga, Nabi SAW ni gapo benda dia buat, setiap dia buat, dia tidak buat saja. Mesti ada di sebalik itu hukum. Walaupun dia tidak royak pun, kalau dia buat mesti jadi hukum. Bermakna hak dia buat tu dengan perintah Allah Subhanahu Taala berlaku. Hak dia kata, hak dia buat dengan perintah Allah Subhanahu Taala berlaku. Tatawadda di sini ma'un tatawadda'u bi, air yang engkau boleh buat bersuci dengannya. Tatawadda di sini dengan bukan dengan makna istilahi sahaja boleh dipakai, bahkan boleh juga dipakai dengan makna lughawi. Jadi engkau buat bersuci. Bersuci itu buat basuh air kencing kau, boleh juga. Itu pun makna tatawadda juga. Bukan tatawadda ni makna ambil wuduk saja. Walaupun boleh jadi juga di sini dengan makna ambil wuduk. Tidak dengan makna ambil wuduk, dengan makna basuh air kencing pun boleh juga. Nabi SAW kata, aku tidak diperintahkan. Bermakna setiap dia buat tu dengan perintah. Setiap kali bila aku kencing, aku menggunakan air untuk suci tu. Tidak disuruh. Satu makna dia. Tidak kata setiap kali bila kencing kena basuh dengan air, tak suruh lagu. Sebab tu aku tak bawa air tadi. Kalau disuruh tentu aku bawa air dah. Dan kalau tak boleh, mesti kena dengan air juga. Dia pergi tu tentulah Sayyidina Umar mari, takkan dia duduk tengah telanjang. Mestilah dia sudah kemah dah kain dia tu. Mesti dia sudah kemah kain dia, barulah Sayyidina Umar boleh pergi dekat dia. Bila pergi, bermakna dia sudah suci dah. Kalau dia tidak suci, bagaimana? Akan kena kain dia pula tu. Sedangkan kita diarahkan supaya menjaga kain, menjaga tubuh daripada terkena air kencing. Bermakna kalau istinja dengan batu pun sudah memadai. Dia istinja dengan batu dah lah ni. Satu, tak mesti bila kencing guna air. Satu. Yang kedua, boleh jadi juga maksud dia ni, aku tidak diperintahkan setiap kali kencing ambil air semaya lepas kencing. Tidak. Itu makna yang kedua. Artinya kalau seseorang tu kencing, dia sudah berhadas, tak mesti ambil air semaya selalu. Hak suruh ambil air semaya ni apabila nak semaya ataupun bila nak melakukan sesuatu yang memerlukan air semaya. Kalau tidak nak melakukan sesuatu yang perlu ada air semaya, tidak perlu ambil air semaya selalu. Tak perlu. Macam di sini, tak. Siapa perlu nak buat apa-apa perlu ada air semaya lah. Nak tawaf kau kita kata, nak mengaji Quran kau ataupun nak semaya kau, ikutlah. Walau fa'altu, kalau aku buat lakanat sunnatan, nescaya menjadi sunnah. Sunnah di sini, ni perkara yang seterusnya yang kita nak bincang, iaitu sunnah dalam istilah hadis bukan dengan makna sunnah hak kita faham kemudian. Sunnah hak dalam fiqh tu. Dia ada hak wajib, sunat, harus, makruh, haram apa tu. Bukan hak tu, bukan sunat tu, sunnah tu. Sunnah tu adalah sunnah istilah mutaakhirin, ulama mutaakhirin. Sunnah dengan arti kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat tak dosa. Hak tu istilah ulama mutaakhirin. Dalam istilah dulu, istilah hadis ataupun istilah ulama mutaqaddimin, kadang-kadang sunnah memberi makna wajib. Hak sunnah, hak Nabi SAW larang, kata haram benda ni, sunnah juga tu. Sunnah juga. Sunnah dengan arti lain. Di sini kalau aku ambil air semaya sama,
ataupun aku lepas buat air kecil, aku gunakan air sama, nescaya akan jadi sunnah. Artinya akan jadi wajib di sini. Akan jadi mesti. Lepas kecil, guna ambil air sembahyang lalu. Sebagai sesuatu yang mesti. Sunnah dengan makna wajib di sini. Tapi dalam istilah yang Nabi SAW guna, dia guna sunnah. Sebab sunnah tu luas. Hak Nabi SAW larang, sunnah berlaku. Hak Nabi SAW suruh, sunnah juga. Hak Nabi SAW buat, sunnah juga. Sunnah berlaku. Kemudian hak sunnah dia ni, hak ni termasuk di dalam wajib, hak ni termasuk dalam harus, hak ni termasuk dalam sunat. Seperti ulama kemudian bincang tu ditentukan oleh ulama kemudian. Dia klasifikasikan pula. Hak ni termasuk dalam hak wajib sunnah ni. Hak ni sunnah ni termasuk dalam hak sunat. Hak ni hak sunnah ni termasuk dalam hak harus. Hak ni hak sunnah ni termasuk dalam hak makruh bagi orang lain, tapi dia buat tidak makruh. Hak ni ulama pula bagi. Ulama bagi itu berdasarkan kajian mereka lah. Berdasarkan kajian mereka dan keputusan, kesimpulan yang mereka buat hasil daripada penelitian terhadap sejumlah hadis dalam bab berkenaan. Dia buat kesimpulan. Begitu. Baiklah. Itu dari sudut isi dia. Lepas kedudukan hadis ni setara mana? Dhaif juga. Dhaif juga. Apabila dhaif tak boleh nak buat hujah juga. Tak boleh nak buat hujah juga. Kalau begitu banyak sangat hadis dhaif ni dalam Abu Daud. Iyalah. Memang banyaklah. Memang banyak. Lepas tu orang duk kata sahih sittah. Kitab sahih hak ni. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sahih lah juga ni, bukan Abu Daud itu masuk dalam hak ni sahih sittah. Kitab ni hak sahih tu sahih lagu mana? Sahih tu ada dari segi keseluruhannya. Dari segi hak kebanyakannya. Bukan setiap hadis dia tu sahih. Tak. Bukan setiap hadis dia tu sahih. Tidak lagu tu, tak ada siapa kata lagu tu. Bahkan ada hadis dia yang tidak sahih. Hak dhaif saja. Bahkan ada hadis dia hak maudhu' pun ada, hak palsu pun ada. Walaupun tidak banyaklah, tidak banyak. Tapi ada hak ulama pertikaikan. Gitu benar. Baiklah. Kita tengok. Imam Abu Daud ambil daripada Qutaibah bin Sa'id. Hak tadi dia ambil daripada Qutaibah bin Sa'id juga. Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id. Selalu dia ambil daripada Qutaibah bin Sa'id. Dan Khalaf bin Hisham Al-Muqri. Al-makna apa makna? Ini selalu kita akan jumpa dalam kitab Abu Daud. Kalau dia sebut al-makna begini, bermakna al-makna wahidun. Ini jadi mubtada, khabarnya mahzuf. Khabarnya mahzuf. Al-makna wahidun. Yang ni Qutaibah bin Sa'id riwayat. Imam Abu Daud ambil daripada Qutaibah bin Sa'id. Dan seorang lagi tok guru dia Khalaf bin Hisham. Kedua-dua riwayat yang Imam Abu Daud ambil daripada ni, makna dia sama, lafaz dia tak sama. Dia nak makna sama, lafaz tak sama. Itu makna dia sebut al-makna. Al-makna ni maksudnya dua-dua orang riwayat ni makna hadis dia tu sama, kandungan hadis dia tu sama, tetapi lafaznya tidak sama. Ada kalanya kan cerita ni, kan satu cerita ni benda tu kita faham sama, serupa je. Orang ni meriwayat lagu ni, orang ni meriwayat dengan ayat lagu lain, tapi maksudnya sama kan? Maksud sama. Lagu tu lah. Lafaz dia tidak sama tapi maksudnya sama. Al-makna. Qala, mereka berdua berkata. Ni. Haddatsana Abdullah bin Yahya At-Tawam. Ha ni orang panggil tahwil sanad. Ni istilah dia ni. Tahwil sanad. Yang ni Imam Abu Daud nak ayat sampai sini, sekat tu berhenti sekat tu. Sanad lagi hak dia ambilnya daripada siapa? Haddatsana Amr bin Aun. Imam Abu Daud ambil daripada Amr bin Aun. Qala akhbarana Abu Ya'qub At-Tawam. Amr bin Aun kata akhbarana Abu Ya'qub At-Tawam. Dia ambil daripada Abu Ya'qub At-Tawam. Abu Ya'qub At-Tawam ambil daripada Abdullah bin Abi Mulaikah. Yang ni hak tadi Abdullah bin Yahya At-Tawam tu ambil daripada Abdullah bin Abi Mulaikah juga. Hak datah tu serupa sanad dia. Hak bawah tu nampak zahirnya tidak serupa. Daripada Aisyah. Ini mengelirukan. Apa sebab Imam Abu Daud buat gini? Halus cara dia tu, halus. Yang pertama, Imam Abu Daud nak ayat
dua orang tok guru dia ni, dua orang ni Qutaibah bin Sa'id dan Khalaf bin Hisham Al-Muqri ni, dia ambil daripada Abdullah bin Yahya At-Tawam. Hadis ni lafaznya tidak sama, tetapi makna dia sama. So, dia nak royak. Yang kedua, dia royak kedua-dua ni ambil daripada tok guru dia dengan lafaz tahdits. Haddatsana Abdullah bin Yahya At-Tawam. Dua. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Imam Abu Daud nak royak ni, tok guru dia hak dua orang ni royak nama tok guru dia. Siapa dia? Hak dua orang ni ambil, iaitu Abdullah bin Yahya At-Tawam. Abdullah bin Yahya kembar. Abdullah bin Yahya kembar. Kembar ni apa ni? Hak beranak sekali itulah. Adik-beradik kembar kita kata. Dia orang panggil dia lagu tu sebab dia kembar. Abdullah bin Yahya At-Tawam. Dia sebut nama. Tu selesai tu. Imam Abu Daud nak royak lagi sanak dia. Hak dia ambil daripada seorang lagi tok guru dia. Hak ni tak serupa dengan hak tadi. Siapa dia kata? Amar bin Aun. Ni tok guru Imam Abu Daud juga ni. Tetapi Amar bin Aun ambil daripada tok guru dia dengan sirah ikhbar. Dia kata akhbarana. Tadi kan na saja. Na nun alif. Nun alif tu maknanya haddatsana. Hak ni, hak Imam Abu Daud ambil daripada Amar bin Aun ni. Tok guru dia Amar bin Aun ni kata akhbarana. Tok guru dia kata akhbarana. Yang ni riwayat dengan ikhbar. Riwayat dengan ikhbar. Beza dengan dua orang tok guru dia tadi. Dua orang tok guru dia tadi kata haddatsana. Tok guru dia ni Amar bin Aun ni kata akhbarana. Tu beza. Imam Abu Daud nak royak. Yang kedua. Yang ketiga, Imam Abu Daud nak cerita Abu Yaqub At-Tawam ni bukan orang lain. Hak tadi lah juga Abdullah bin Yahya At-Tawam tu juga. Tetapi tok guru dia Amar bin Aun ni sebut dengan kunyah. Dua orang tok guru dia tadi sebut nama. Nama dia sebenar. Nama perawi yang sebenar Abdullah bin Yahya. Kunyah dia Abu Yaqub. Orang tu lah ya. Orang tu lah. Cuma tok guru dia ni sebut bukan dengan sebut nama. Dia sebut dengan kunyah. Oleh kerana tok guru dia sebut dengan kunyah, orang panggil dalam bahasa Arab, kalau Abu Muhammad, Abu Muawiyah, Abu Gatuga ni, itu kunyah orang panggil. Kunyah. Oleh kerana tok guru dia ni sampaikan kepada dia dengan lagu ni, dengan sebut kunyah, dia pun sampai lagu tu juga. Itulah amanah ilmu orang panggil. Sebagaimana yang disampaikan kepada dia, lagu itulah dia sampaikan kepada orang lain. Imam Abu Daud nak ajar kita cara hadis ni. Ulama-ulama hadis terima hadis ni lagu mana? Siapa lagu tu? Tok guru ni ambil dengan hadatsana, tok guru ni ambil dengan akhbarana, beza. Dia buat suku. Hak ni royak nama dia betul. Hak ni pula bukan nama dia tapi kunyah dia. Kalau kita kata orang tula, apa salahnya kalau dia sebut hak tadi Abdullah bin Yahya? Tak leh lah. Dia bukan tok guru dia sebut Abu Yaqub lagu tu. Kena royak lagu tu. Tetapi hakikatnya orang tula. Ni Imam Abu Daud nak cerita. Itu perkara yang kedua. Yang ketiganya, hak tadi mereka ambil secara an-anah. Hak tadi riwayat secara tahdits. Secara tahdits. Hak ni riwayat secara an-anah. Amar bin Aun ini. Hak di atas tu ambil secara an-anah. Baiklah. Kita tengok jadi masalah sininya apa yang anda sebut tadi dhaif. Hadis ini dhaif. Apa dhaif? Hadis ini ada dalam Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, Abu Ya'la pada sebut dalam musnad dia. Tapi serupa dalam kitab mana-mana serupa sanad ni. Dhaif belaka. Banyak kitab pun tak ada memberi faedah. Kalau mengikut ilmu hadis ni banyak kitab, banyak kitab jujuk kitab. Tapi dia dhaif belaka nak ke dia orang tula ada. Orang tula. Mana jadi masalahnya? Sini. Abdullah bin Yahya ataupun Abu Yaqub At-Tawam tadi. Hak tu ada masalah. Dia ni gini. Dia dilahir, dia ni kembar. Kembar dengan siapa? Kembar dia. Nama dia Abdullah. Kembar dia. Ataupun Abbad, ataupun Ubadah bin Yahya bin Sulaiman Al-Thaqafi, Abu Yaqub At-Tawam Al-Basri. Terkenal dia dengan kunyah dia. Dhaif. Ulama kata dah dhaif. Muawiyah bin Salih meriwayatkan daripada Ibnu Ma'in
Ibnu Ma'in kata kepada dia, Yahya bin Ma'in kata, ini tokoh dalam ilmu rijal, dalam ilmu perawi-perawi hadis. Dhaif kata dia. Dhaif juga. Nasa'i berkata, Saleh ni lafaz ta'dil yang rendah. Saleh. Wa qala marratan dhaif. Ada pula dia kata dhaif. Sekali dia kata Saleh tu pun dekat-dekat dengan dhaif. Ni dia kata dhaif. Tapi Ibnu Hibban kata termasuk dalam thiqah. Tadi hak kata dhaif tadi, Muslim bin Qurt tadi, Ibnu Hibban kata thiqah juga. Kena ingat, Ibnu Hibban ini mengikut ulama-ulama ilmu hadis ni sudah maklum belaka. Dia ni termasuk dalam mutasahil, mudah lulus kalau dengan dia. Orang lain tak lulus, dia lulus. Dia lulus, mudah lulus. Jadi markah, murah markah. Dia orang lain pertikaian, orang lain kata tak boleh. Dia kata boleh. Dengan sebab itu ulama tak bakal. Orang tengok orang lain lagu mana orang lain. Ramai-ramai orang lain. Kalau orang lain pakak kata berjujuk kata dhaif, dia seorang kata siqah tak boleh. Orang tak pakar. Pasal apa? Orang dia terkena dah dengan mutasahil. Mutasahil ni maknanya orang yang mudah-mudah. Perawi ada masalah sikit pun tak apalah. Tak apa. Lagu tu. Qultu wa dha'afahu al-Uqaili aidan. Uqaili dalam kitab ad-Du'afa. Kitab ad-Du'afa dia kumpulkan perawi-perawi dhaif saja. Dalam tu pun dia masuk juga nama kawan ini. Ada juga mai. Bila dah seramai tu kata dhaif dah lah. Sebab tu kita kata dhaif. Sebab tu lah kalau Allah ada dalam setengah-setengah kitab dia kata sahih, dia kena selesai hak ni dulu. Dia kena selesai hak ni dulu. Baiklah. Itu dari segi sanadnya. Babun fil istinja' bil ma'. Habislah tadi. Ini bab istinja' dengan air. Nampak sani dalam hadis sebelum ni Nabi SAW tak guna air. Dia guna batu saja. Tak boleh kau guna air ni. Tak boleh kau guna airnya pula. Jawabnya boleh guna air. Tidak salah. Cuma Nabi SAW nak ajar kepada kita tak mesti guna air. Tidak wajib guna air. Kalau guna batu pun boleh juga. Itulah sebab Imam Abu Daud buat istinja' dengan air pula. Bersuci dengan air. Kemudian Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW masuk ke dalam satu kebun. Bersama-sama dia ada seorang budak, yang ada budak tu pegang bekah ambil air semaya. Ini pun khidmat juga. Ada orang tua yang khidmat. Siapa kutuk tua Nabi SAW khidmat kepada dia. Ada yang budak kecil. Anas kata wa asgharuna, dia yang paling kecil di antara kami. Anas tu pun kecil dah. Ni kecil lagi. Khidmat juga. Ibu-ibu bapa tu maknanya suruh khidmat lah setakat mana yang boleh. Kecil, cara kecil. Boleh bawa air. Ibu-ibu bapa tu senang hati dia kalau berkhidmat dengan Nabi SAW. Tujuannya supaya apa? Supaya Nabi SAW tidak memikir, tidak susah dengan benda-benda lagu tu. Walaupun dia tak say, dia tidak suruh, tapi pakak buat. Ini menunjukkan mereka sedar tentang perlunya kita meringankan orang-orang yang banyak beban ni, banyak tanggungan, banyak masalah. Perlu kita ringankan dia. Jangan kita bebankan, beratkan dia. Boleh jadi terganggu ke dia, tak silah lagu tu. Bawa midha'ah, yang ni bekah air semaya. Fa wada'aha 'inda sidrah. Budak tu pun letaklah dekat pokok bidara. Bila Nabi SAW pergi buang air, dia letak dekat pokok bidara, dia pun tinggallah. Tidaklah duduk sekali. Nabi SAW pun qada hajat dia. Lepas selesai qada hajat tu, dia pun keluar pergi bertemu dengan kami dalam keadaan sudah beristinja dengan air. Dia tahu orang letak air untuk dia ambil air, guna air. Ini menunjukkan istinja dengan air boleh, dan Nabi SAW sendiri telah menggunakannya. Ada setengah-setengah ulama dia tak boleh, dia tak sih guna air. Dia kata itu orang perempuan guna. Memanglah suatu ketika di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat ni tidak guna air sebab air payah tempat dia. Air ni kalau ada sikit sebanyak pun simpan untuk orang perempuan.
Tetapi kalau banyak air, tidak jadi masalah untuk nak guna air itu memang molek lah. Nabi SAW sendiri pun guna air. Hak ni sahih. Walaupun ada sedikit sebanyak yang pertikaikan itu tak jadi masalah lah. Hak tu tidak berat. Tidak berat. Bukan semua ulama terima. Hak sani tu ada juga kalau kita baca. Hak ni kata lagu ni. Tak apa kemah. Tetapi secara keseluruhan, kalau tengok pendapat-pendapat ulama rijal, boleh terima. Riwayat tadi boleh terima. Hak sah lagi ni. Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Al-Ala. Qala akhbarana Muawiyah bin Hisham. Akhbarana Muawiyah bin Hisham. Muawiyah bin Hisham menceritakan kepada kami. Tak apa. Dia ambil daripada Yunus bin Al-Harith. Daripada Ibrahim bin Abi Maimunah. Daripada Abi Saleh. Daripada Abi Hurairah. Ceritanya, ayat ni turun berkenaan dengan ahli Quba. Penduduk Quba. Penduduk Quba ni, istimewa dia pasal apa? Pasal dia fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Mereka menggunakan air pada ketika beristinja. Kerana itu Allah SWT kenal. Jadi diturunkan ayat ini dalam masjid tu, masjid Quba tu ada beberapa orang, yang ni ramai lah, yang suka bersuci. Suka bersuci. Suci yang paling baik sekali. Paling baiknya kemudian air. Guna air. Sehingga turun ayat Quran. Fihi tu dhamir tu balik kepada sebelum pada ni masjid lah. Sebab ayat tu dia awal dia ni ambil tengah dah ni. Ayat awal dia la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Tu bagi sini. Fihi itu mana? Masjid tu balik kepada masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Dan manakah masjid yang diasaskan di atas takwa itu? Iaitu Masjid Quba lah. Masjid Quba. Baik. Di sini disebutkan mereka beristinja dengan air. Istinja dengan air. Artinya istinja dengan air ini adalah yang terbaik. Kalau boleh lah. Kalau air ada banyak, hak paling moleknya guna air. Walaupun guna batu boleh, tetapi hak paling baik iaitu istinja dengan air. Sebab itulah ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Sebagai menyatakan kelebihan mereka. Masalahnya hadis ni dhaif pula. Tengok tu. Dhaif pula. Dhaif pula. Dhaif ke mana? Dhaifnya duduk pada situ. Yunus bin Al-Harith. Yunus bin Al-Harith. Baik. Kita tengok. Muhammad bin Al-Ala qala akhbarana Muawiyah bin Hisham. Abul Hasan Al-Qassar Al-Kufi. Wa yuqalu lahu Muawiyah bin Al-Abbas. Saduq. Tak apa dia. Tak apa lagi. Boleh lagi lah. Uthman bin Abi Shaybah kata, Rajulu sidq laysa bihujjah. Orang benar. Tapi tidak boleh jadi hujah. Tidak hujah juga. Rajulu sidq. Orang benar. Tetapi tidak hujah. Tak boleh lagi. Saji berkata, Saduq yahim. Saduq dia ni. Tapi dia banyak juga keliru. Ahmad bin Hanbal berkata, Kathirul khata'. Siapa dia? Muawiyah bin Hisham. Banyak kesilapan dia dalam riwayat. Dia sekadar tu saja. Boleh kira lagi. Dia ambil daripada Yunus bin Al-Harith Al-Thaqafi Al-Ta'ifi Nazilul Kufah. Dhaif. Hak ni dhaif. Dhaif. Ibn Hibban masuk dalam kitab thiqah dia semacam. Ibn Hibban kata thiqah lagi. Nasa'i kata dhaif. Ibn Ma'in kata kunna nudha'ifu dha'fan shadidan. Kami anggap dia ni dhaif jiddan. Dhaif telajak ni dia ni. Ibnu Ma'in sekali lagi dia kata la syai', tak ada gapo, tak ada erga. Tak ada erga dia kata. Dia juga kata laisa bihi ba's, tak mengapa. Yuktabu hadithu, sekadar nak tulis hadis dia tu boleh. Saji berkata dhaif. Illa annahu la yuttaham bil kadhib. Cumanya dia ni orang tidak tuduh dusta saja. Orang tidak kata dia ni pelawak. Orang tak kata. Tetapi dhaif tu boleh dikatakan kebanyakan orang kata dhaif. Dhaif. Hak lain tu tak apalah, boleh kira hak lain. Kata lagu mana? Boleh pakai hak dhaif. Boleh juga sini pakai. Pasal apa dalam bab fadail. Bab fadail boleh pakai. Fadail ke apa dia? Fadail ahli Quba. Hadis dhaif kalau dalam bab fadilah, kelebihan satu golongan, kelebihan orang tertentu, tak apa, boleh pakai lagi hadis dhaif.
Ni hadis dhaif yang boleh pakai. Hadis dhaif yang boleh pakai untuk fadail. Untuk fadail boleh pakai. Untuk targhib dan tarhib boleh pakai lagi. Tetapi untuk buat hujah tak boleh. Untuk buat hujah tak boleh. Hujah lagu mana? Kita nak kata air itulah tentunya lebih baik. Pasal apa? Berdasarkan hadis ni. Berdasarkan hadis ni. Tak boleh. Nak kata lebih baik. Hak guna cara lain tidak lebih baik. Tak boleh. Sebab apa? Ramai sekali sahabat-sahabat yang ada air pun dia tidak guna air. Kalau lah pasti baik, guna air itu sama-sama, guna air itu baik, tentu mereka selalu buat. Tetapi tidak begitu. Dia tengok, hak sahih, sekian banyak. Hak ni untuk kelebihan, tak apalah, molek kita nak pakai tu molek. Boleh nak pakai pun. Sebab apa? Ni lebih menyucikan. Lebih menyucikan. Dari segi zahirnya, hakikatnya pun begitu. Tapi kalau kita nak kira dari segi sanad, tak erat. Tak erat. Tak lagi. Sebab apa? Ada Yunus bin Al-Harith tadi. Walau bagaimanapun hadis ini boleh dipakai sebab dia berkaitan dengan fadail. Berkaitan dengan fadail masih boleh lagi. Masih boleh. Babur rajul yadluku yadahu bil ard idza istanja. Nampak sekat itulah. Wallahu a'lam.